السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, sambung kitab pedoman sembahyang berjemaah. Muka surat 11 Jawi. Rumi muka surat 17. Fasal yang ketiga. Fasal yang ketiga, adab salam muadah. Salam muadah 17 Rumi. Bawah salam muadah 11 Jawi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, dan sunat ulangi sembahyang fardu berjemaah jikalau yang pertama sudah berjemaah sekalipun. Ada satu jenis, bukan satu jenis lah, sembahyang tu sembahyang sama juga, sembahyang zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, tapi dinamakan sembahyang tu sembahyang muadah. Muadah ni kalau bahasa Melayu dia panggil ulang balik, sembahyang ulangan. Sembahyang ulangan. Setengah kitab dia kata sembahyang i'adah, boleh juga muadah ataupun i'adah. I'adah tu ulang lah. Dan sunat ulangi sembahyang fardu berjemaah jikalau yang pertama, maksud sunat ulang jikalau yang pertama tu dah berjemaah sekalipun. Oh, kita bahas berkaitan dengan sembahyang fardu. Kita dah sebut sebelum ni, sembahyang fardu hanya boleh sehari 5 kali saja, tak boleh lebih. Para sahabat nak buat lebih, Nabi tak bagi. Nabi kata kalau nak buat lebih, buat yang sunat. Yang wajib tak boleh. Tak boleh buat lebih daripada 5. Jadi solat ni solat apa ni? Ini solat fardu, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh, tapi buat kali kedua. Buat kali kedua ni sunat. Solat tu fardu, hukum ulang tu sunat. Sama ada dia kata kat sini, sembahyang yang pertama seorang munfarid, sembahyang yang kedua, sembahyang subuh yang pertama seorang, sembahyang subuh yang kedua berjemaah. Boleh? Boleh. Sembahyang pertama tu dah jemaah, sembahyang kedua pun jemaah. Boleh. Beberapa syarat, ada beberapa syarat. Tapi tak boleh macam ni, sembahyang pertama tu jemaah, sembahyang dua tu seorang. Tak boleh. Jadi maknanya kita dapat faham, sembahyang kedua ni mesti berjemaah. Tak boleh tak berjemaah sembahyang kedua ni, yang sunat ni. Jadi namanya sembahyang muadah. Apa sembahyang muadah ni? Sembahyang muadah ni sembahyang yang secara umumnya sembahyang kedua, yang sunat tadi, sembahyang kedua lebih afdal daripada sembahyang yang pertama, lebih besar pahala daripada sembahyang yang pertama. Kalau sembahyang yang pertama tu dah berjemaah, sembahyang yang kedua tu sembahyang seorang,
Macam mana sembahyang seorang nak lebih daripada sembahyang berjemaah? Sebab tu tak boleh. Tapi kalau sembahyang pertama tu sembahyang seorang, yang kedua berjemaah, kan boleh lebih tu. Dia kena sembahyang dua tu mesti lebih pahala, lebih fadilat. Kalau sembahyang pertama dah sembahyang jemaah, yang kedua sembahyang jemaah juga, kadang-kadang lebih juga. Boleh juga keadaan lebih. Macam mana? Sembahyang yang kedua lebih afdal daripada sembahyang yang pertama. Macam mana? Seperti sembahyang yang kedua ni lebih ramai daripada sembahyang yang pertama. Sembahyang yang pertama berjemaah dah 10 orang. Tiba-tiba ada orang buat berjemaah sembahyang yang kedua. Orang lain lah. Sembahyang yang kedua. Dia nak sembahyang. Boleh ke tak? Jika jemaah yang kedua tu lagi ramai, 20 orang. Lagi besar pahala. Dalam kita sembahyang, lagi ramai bersama kita, lagi besar pahala. Yang sembahyang bersama kita. Jadi kalau kita sembahyang pertama 10 orang berjemaah, sembahyang kedua 20 orang, maka yang 20 tu lebih afdal, lebih besar pahala, maka boleh. Okay. Ataupun dalam sembahyang jemaah yang kedua tu ada ulama. Ada orang ulama. Sembahyang jemaah ada wali ke dalam tu? Dalam jemaah tu ada ulama ke? Berbanding dengan sembahyang berjemaah semua orang biasa. Yang ada wali, ada ulama, lebih besar pahala. Lebih besar. Maka kalau sembahyang pertama tu katalah ramai 100 orang, tapi semua orang biasa. Sembahyang kedua 10 orang je. Sembahyang kedua, yang nak sembahyang kedua ni, tapi ada ulama besar mari. Daripada Syria ke mana ke, buatlah contoh macam mana pun. Jadi dia sembahyang walaupun 10 orang, yang tadi 100, tetap juga sembahyang kedua tu lagi afdal. Sebab ada ulama kat situ. Yang betul, yang tentulah. Ataupun membantu sahabat nak dapat 27. Dia dah sembahyang berjemaah, dah dapat 27. Kemudian ada bawa ulama, aku lambat sampai. Sebab Nabi pernah suruh, siapa dapat bantu dia ni baru sampai ni, untuk dapat 27. Lepas tu sahabat yang nak sembahyang, tak apalah aku bantu. Dia bantu. Dia bantu walaupun 2 orang je sembahyang. Sembahyang pertama lagi afdal. Walaupun 2 orang, tapi ada pahala lebih, iaitu pahala untuk membantu kawan dia yang nak, untuk dapatkan 27. Maka boleh juga sembahyang kedua gitu. Boleh jadi juga sembahyang yang pertama tu jamak. Dia buat jamak. Dia buat jamak contohnya Zuhur Asar. Jamak takdim. Bila Zuhur Asar, maknanya dia sembahyang asar dalam Zuhur. Kemudian itu berjemaah ke tak berjemaah ke tak kisah. Kemudian bila waktu asar, ingatkan musafir ni busy lah sikit, rupanya banyak masa. Tengok ada orang sembahyang azan, ada orang sembahyang jemaah. Boleh dia sembahyang? Boleh. Sembahyang berjemaah dengan ahli qaryah. Sebab sembahyang jamak takdim, sembahyang asar jamak takdim dengan sembahyang asar tamak, sembahyang asar di waktunya lebih besar di waktunya. Maka boleh. Jadi macam itulah. Saya bagi beberapa contoh. Sembahyang pertama berbanding sembahyang kedua. Sembahyang kedua lebih besar pahala. Maka boleh sembahyang sekali lagi. Boleh sembahyang sekali lagi. Dan sembahyang yang kedua tu mesti berjemaah. Tak boleh sembahyang seorang. Sembahyang pertama kadang-kadang sembahyang pertama sembahyang seorang, dan kadang-kadang sembahyang pertama tu boleh juga sembahyang berjemaah. Yang penting yang kedua tu sembahyang jemaah. Okay. Sembahyang sunat pun ada ulama kata boleh juga. Sembahyang sunat yang dituntut untuk berjemaah boleh ulang juga. Apa sembahyang sunat yang dituntut untuk berjemaah? Sembahyang raya, 2 sembahyang raya, 2 sembahyang gerhana, sembahyang minta hujan. 5 sembahyang ni dituntut untuk berjemaah. Kalau katakanlah dia sedang sembahyang gerhana dah kat rumah dia seorang-seorang, tiba-tiba rupanya masjid surau ada buat solat gerhana, baru tahu, dia pergi bersembahyang sekali lagi, boleh. Sebab yang kedua sama juga kena jemaah. Sebab sembahyang yang kedua tu lebih afdal. Tapi sembahyang sunat ni memang boleh buat banyak mana pun juga. Mula-mula dia sembahyang raya seorang-seorang. Tengok-tengok ada lagi tempat yang tak sembahyang raya lagi, masjid surau. Dia pergi sembahyang secara berjemaah sunat. Cuma kalau ulang banyak kali pun tak apa dari segi sunat tu. Cuma nak beritahu boleh jugalah. Kecuali witir tak boleh. Witir satu malam satu saja. Kita lebih fokus kepada sembahyang fardu ni. Dan tiada sunat lebih daripada sekali. Tak boleh buat lebih daripada sekali. Alang-alang boleh buat, dia buat banyak kali. Tak boleh. Yang pertama tu solat
sekali, kemudian solat muaddah sekali lagi, tak ada dah sekali, yang kali ketiga, tak ada. 2 kali je. Maknanya dibenarkan ulang sekali je lah. Dan jatuh yang kedua sunat. Yang kedua tu jenis dia fardu, tapi hukum dia sunat. Dia jenis fardu, hukum sunat. Sembahyang yang kedua tu, kalau sembahyang pertama jenis dia fardu, sembahyang dia juga fardu. Jenis tak ya sembahyang pertama. Bila sembahyang Zuhur. Sembahyang Zuhur, jenis sembahyang Zuhur tu jenis apa? Jenis fardu lah, sebab tu kita ada qasad ta'arud ta'yin tu. Sajah aku sembahyang fardu, wajib niat kan. Jadi sembahyang tu fardu wajib. Dan sembahyang dia wajib. Sembahyang dia fardu wajib dan sembahyang dia jenis wajib. Sembahyang yang kedua, sembahyang dia sunat, tapi jenis wajib. Jenis wajib. Jadi jatuh yang kedua tu sunat. Dengan makna kita dapat faham, sembahyang pertama tu dah sah lah, baru boleh sembahyang kedua. Kalau sembahyang pertama tu tak sah, tak adalah sembahyang kedua. Dia bukan sembahyang pertama tak berapa puas lah. Sebab adalah mungkin tak khusyuk ke, dia tak berapa puas. Nak sembahyang yang kedua, tak ada. Tak ada dengan maksud aku nak sembahyang asar sekali lagi, sebab sembahyang yang pertama tadi tak khusyuk, tak berapa puas, nak sembahyang sekali lagi, tak ada. Tapi kalau nak sembahyang sekali lagi kerana muaddah, sembahyang pertama memang sah, yakin sah, cuma nak buat sekali lagi baru boleh. Jadi kena niat, bukan nak tak puas sembahyang pertama. Kadang ada orang gitu, kadang-kadang dia khusyuk, kadang-kadang dia tak khusyuk. Masa dia sembahyang kali tu tak khusyuk, kadang-kadang 1 rakaat khusyuk, kadang-kadang 2 rakaat khusyuk, kadang-kadang 4 rakaat khusyuk, kadang-kadang langsung tak khusyuk semua rakaat. Tiba-tiba kali tu dia sembahyang memang ada masalah ke apa, dia tak ingat, masuk fikir dunia aja dekat sembahyang dia tu. Tak puas dan tak khusyuk. Dia kata aku boleh buat lebih baik daripada ini. Boleh tak dia nak sembahyang sekali lagi? Tak boleh. Kalau nak sembahyang juga, dia kena niat i'adah tadi, bukan sembahyang kerana tak puas. Okey. Kadang ada orang gitu. Kalau dia ulang juga haram, berdosa. Kalau dia ulang sembahyang Zuhur tak puas, sembahyang Zuhur sekali lagi, tak boleh. Tak boleh, hukumnya haram. Yang boleh sembahyang pertama dah sah, sembahyang kedua ni kategori sunat. Walaupun sunat, tapi kena sembahyang berdiri. Kita tahu sembahyang sunat boleh duduk, walaupun berdiri boleh. Tapi malah nak sembahyang duduk boleh. Tapi sembahyang fardu, kalau tak mampu berdiri baru boleh duduk. Kalau mampu berdiri, duduk juga tak sah sembahyang. Sembahyang fardu kita tahu. Sembahyang sunat boleh je sembahyang duduk, walaupun mampu berdiri. Sembahyang yang kedua ni kan kategori sunat. Walaupun dia sembahyang tu hukumnya sunat, tapi jenis dia jenis fardu, tetap juga tak boleh duduk. Tak boleh duduk. Dia sama dengan sembahyang jenazah. Sembahyang jenazah tak boleh duduk. Sama lah je macam sembahyang fardu. Bukan macam sembahyang fardu, sembahyang jenazah tu memang fardu dah, cuma fardu kifayah je. Macam solat nazar, tak boleh duduk, sebab solat tu jenis wajib. Habis, tak susah ni. Dan wajiblah niat mengikut imam di dalam takbiratul ihram. Dan wajiblah niat mengikut imam, niat makmuman di dalam takbiratul ihram. Kita dah bahas dah sebelum ni. Niat makmuman, bermula niat makmuman daripada Allah. Masa tu dah boleh niat. Sehingga bila? Sehingga imam rukuk, dia dapat waktu subuh makmuman. Akbar, dapat pahala 27. Tapi boleh tak lepas Allahu Akbar baru makmum? Maknanya lepas takbiratul ihram baru niat makmuman? Boleh, tapi tak dapat 27. Tapi sah. Boleh tak lepas baca Fatihah baru niat makmuman? Boleh, tapi sama juga tak dapat 27. Sah sembahyang berjemaah. Boleh tak imam rukuk lah baru dia niat makmum rukuk? Boleh, boleh, sama juga, tapi tak dapat 27. Kalau dia niat ketika rukuk, batal. Dia pun tak niat makmum pun, dia niat sembahyang subuh je. Lepas tu imam rukuk, dia tak niat makmuman lagi, dia pun rukuk, makmum batal. Dia kena niat makmum tu sebelum rukuk, sebelum dia rukuk, bukan sebelum imam rukuk, sebelum dia rukuk. Okay. Maknanya kita dapat faham, niat makmuman tak wajib dalam takbir sunat. Kenapa buat? Nak dapat 27. Okay. Berbeza dengan imam, kita dah bahas sebelum ni. Imam
Niat imam sunat daripada takbir tadi Allah tu niat imam sampaikan salam boleh niat imam. Dia special lagi. Imam dia boleh sepanjang sembahyang nak niat imam kan. Sebelum fil alamin innaka hamidum majid, imam boleh niat kat situ. Salam boleh. Boleh dengan maksud boleh lah. Dapat pahala jemaah dapat, tapi lagi ujung lagi kurang lah pahala, tapi dapat lagi ujung. Kalau 27 tu dapat 27 bila? Sebelum ni fil alamin innaka hamidum majid baru niat imaman. Dapat 27 yang sikit. Macam saya biasa bagi contoh dulu apa? Kalau duit dapat 27 rupi. Kalau Allahu Akbar dapat 27 pound sterling masa takbiratul ihram. Pilihlah nak 27 mana. Tengah-tengah dapat 27 RM. Awal sikit rakaat pertama dapat 27 dolar. Macam tu lah. 27 tu tak 27. Boleh. Imam special. Makmum buat gitu batal. Makmum kena imam rukuk, dia nak rukuk, dia kena niat makmum baru rukuk. Waktu. Kita tak buat. Baguslah jangan buatlah, sebab kenapa tak nak pahala 27? Dia lah takbir lah. Itu imam. Jadi, mari dia kata kat sini. Dan wajib niat mengikut imam dalam takbiratul ihram. Kecuali, ada kecuali. Solat muaddah ni. Solat subuh yang kedua ni. Solat subuh yang kedua, kan kena berjemaah. Wajib berjemaah kan yang kedua. Solat yang kedua, dia dah solat subuh seorang, nak solat sekali lagi subuh. Okay, dia panggil solat muaddah secara berjemaah. Bila dia wajib niat makmuman dalam takbir. Tak boleh selepas takbir. Tak sah. Itu je nak beritahu beza dia. Jadi Allahu Akbar, sahaja aku solat fardu subuh, makmum kena niat dalam takbir. Kena niat dalam takbir. Kalau Allahu Akbar, baru makmum, tak sah sembahyang dia. Itu je beza. Sebab apa? Sebab sembahyang yang biasa, sembahyang subuh biasa, tak wajib berjemaah. Tak semestinya sembahyang jemaah boleh, sembahyang seorang pun boleh. Sembahyang muaddah, sembahyang subuh ulangan, wajib jemaah. Jadi bila wajib jemaah, dia kena jemaah daripada awal sampai akhir. Daripada takbir tu sampai akhir. Okey. Dikatakan situ, wajib niat mengikut imam di dalam takbiratul ihram. Wajib. Dan wajiblah imam jadi imam di dalam takbiratul ihram juga. Imam sepatutnya boleh daripada takbir sampai salam. Yang ini tak boleh. Ini muaddah ni tak boleh. Jadi kalau kita nak bagi contoh, dia solat yang pertama ada 5 orang, solat jemaah 5 orang. Imam niat imaman bukan dalam takbir saja je, dia niat pada rakaat yang kedua, boleh, sah. Dapat pahala 27, dapat. Imam makmum niat makmuman sebelum rukuk, sah. Ni solat pertama 5 orang. Tiba-tiba datang kumpulan lain, ada ulama ke apa, ramai sikit ataupun ramai sikit, nak sembahyang muaddah. Imam niat imam rakaat kedua, tak sah solat yang kedua. Sebab dia kena dalam takbiratul ihram. Makmum niat makmuman sebelum imam rukuk, sama juga tak sah. Sedangkan buat kali pertama sah. Ya, buat kali pertama sah, buat kali kedua tak sah. Itulah kalau nak buat faham. Satu lagi, solat muaddah ni dia tak wajib niat ta'arud. Dalam sembahyang kita wajib qasad, aku sembahyang, sahaja aku sembahyang. Qasdun, qasad, dia panggil qasad. Qasad ni maksudnya menyahajakan, sengaja. Ataupun aku sembahyang. Ta'arud, fardu. Ta'yin, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, itu panggil ta'yin. Atau ta'yun. Itu sembahyang fardu biasa. Sembahyang muaddah ni ta'arud tak wajib. Maksudnya sahaja aku solat subuh. Kalau sahaja aku solat subuh pada sembahyang biasa, dia jadi sunat qabliyah. Allahu Akbar, sahaja aku solat subuh, dia jadi qabliyah subuh. Dia tak jadi solat subuh fardu, sebab tak niat fardu. Dalam takbir hendaklah berniat qasad, ta'arud, ta'yin. Sahaja aku sembahyang fardu tu wajib niat subuh. Tiba-tiba dia niat sahaja aku solat subuh, tak ada fardu, automatik jadi solat sunat. Okey. Tapi dalam solat muaddah, solat yang kedua tadi, fardu tak wajib. Sebab bukan fardu kan. Jenis je fardu kan, tapi bukan fardu. Jadi sahaja aku sembahyang subuh, solat muaddah tadi, makmuman, sah. Kalau sembahyang yang betul, sembahyang asal tak sah. Okey. Dan juga tidak dibenarkan makmum terlalu lambat takbir. Dia gini, dia tak semestinya solat muaddah ni, tak semestinya imam dan makmum sama-sama ulang, tak semesti. Imam ulangan,
Sebab dia dah semayang awal, dia nak semayang sekali lagi. Makmum semayang tunai ataupun semayang memang tak semayang lagi, boleh? Imam tak semayang lagi, tak semayang subuh lagi. Makmum yang dah semayang subuh, boleh? Janji jemaah, bila sebut jemaah, sama ada jadi imam atau jadi makmum. Dia tak semesti jadi imam dengan makmum sama-sama ulang, tak. Imam dah semayang, tiba dia kata kau jadi imam lah. Dia dah semayang dah seorang, lepas tu kawan dia kata kau jadi imam lah, boleh? Kawan dia semayang, baru nak semayang, baru sekali, bukan muadah lah. Dia semayang muadah, dia jadi imam, boleh? Ataupun dia kata, aku nak tolong kau kan, aku dah semayang, aku nak tolong, engkau jadi imam. Jadi yang jadi imam tu semayang betul, semayang asal lah. Makmum tadi solat muadah, boleh juga. Tak semestinya dua-dua pun boleh. Dua-dua pun boleh, dua-dua ulang-ulangan pun boleh. Jadi bila macam tu, kadang-kadang jadi masalah. Sebab solat muadah ni daripada awal sampai akhir mesti berjemaah. Awal sampai akhir mesti berjemaah. Jadi sedangkan mana tak boleh masuk tak boleh. Solat muadah awal sampai akhir mesti jemaah, penuh dengan berjemaah. Tiba-tiba dia nak rakaat kedua, imam rakaat kedua, dia baru nak sembahyang muadah, tak boleh. Sebab nanti dia sembahyang seorang masa dia nak tambah rakaat. Katakanlah imam sembahyang muadah, makmum sembahyang biasa, sembahyang tunai, sembahyang asal, sembahyang sekali baru. Kadang-kadang makmum ni dia takbir lambat. Kalau sembahyang biasa, imam takbir, makmum tak nak takbir lagi, tak apa. Duk main kau tu, kau ni, betulkan situ, betulkan sini, pakai minyak wangi lah, apalah, itulah, tutup handphone lah, silent handphone lah, macam-macam dia buat. Boleh dengan maksud, okey je. Yang terbaik, imam takbir, makmum terus takbir. Tapi nak masuk lambat-lambat sikit, okey. Tapi kalau imam muadah, makmum buat macam ni, imam batal. Imam takbir, Allahu Akbar. Seorang ni, semayang muadah ni, baru Allahu Akbar. Makmum semayang, nak semayang tunai, semayang biasa, semayang asal ni. Katalah ada 7-8 orang. Semua bukan semayang muadah, semua nak semayang seorang, boleh? Tapi pakat-pakat tak takbir lagi. Imam takbir, dia tak takbir lagi. Dia kata, jom saya semayang. Oh, imam dah takbir ni? Lepas ni kita ada hal nak jumpa sikit. Popek dia cakap. Imam tadi batal. Sebab bila imam takbir, dia semayang seorang ke? Dia semayang berjemaah? Makmum tak takbir lagi ni. Dia semayang seorang ni. Maka dimaafkan pendek masa je, sekejap je. Tiba-tiba dah berlalu 10 saat, tak takbir lagi. Dia semayang seorang 10 saat, batal. Batal makmum tadi. Batal imam tadi. Sebab makmum lambat takbir. Cari sejadah lah, itulah, inilah, contoh. Tapi kalau ada seorang je makmum yang takbir, lega dah, yang lain tak apa dah. Janji berjemaah, dimaafkan tu sekejap, sikit tu, sekejap tu maaf lah. Nak tarik nafas, nak usolli tu maaf lah. Ini baca Qul a'udzu birabbin nas, makmum tadi ni. Imam dah takbir, tak ada makmum seorang pun yang takbir lagi. Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, sampai habis. Lepas tu ikan nak takbir dah, usolli. Memang batal imam tu. Batal imam tu. Sebab makmum lambat takbir. Ataupun berulang kali takbir, Allah tak cukup. Sehingga kan makan masa, batal imam. Makmum konon-konon imam nak tolong sebab nak sembahyang muadah, tolong makmum. Kali makmum membatalkan imam dia. Batal imam. Macam tu juga kalau terbalik macam mana? Terbalik tak ada masalah. Maksudnya imam solat asal, solat yang wajib, makmum muadah, dia takbir lambat sikit, tak ada masalah. Yang penting solat muadah mesti berjemaah daripada awal sampai akhir. Itu yang penting. Yang masalah dekat makmum, dekat salam. Imam dah semayang kedua, imam solat muadah, dah semayang yang kedua, dia baca sikit, tak baca lah yang sunat-sunat. Dah semayang yang kali kedua, yang wajib dah lepas dah aku. Masa baca tahiyat, dia baca, tak ada baca kama sallaita ala Ibrahim. Sebab aku dah baca dah tadi, ni pun semua solat ulangan aja. Makmum nak baca kama sallaita ala Ibrahim. Bila imam dah baca selawat apa semua, setakat tu kama sallaita ala Ibrahim tak baca. Terus salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makmum ni kata apa? Allah imam ni. Bukan, terbalik. Imam solat biasa, imam solat asal. Betul. Imam solat asal sekali baru. Tapi ketika tahiyat, imam tak baca kama sallaita ala Ibrahim. Baru betul. Makmum solat muadah, dia kata apalah malah, aku sembahyang kali kedua pun nak baca lagi kama sallaita ala Ibrahim. Dia baru sembahyang pertama.
Tak nak baca dah, bagi salam. Tak ada masalah kan? Kama sallaita ala Ibrahim kan sunat. Dia solat muaddah ni, dia baca juga. Kama sallaita ala Ibrahim. Imam dah salam kedua dah. Wa ala ali Ibrahim. Dia semayang seorang tak? Seorang. Maka masa agak-agak je, lama sikit, batal. Dah hujung-hujung dia panggil batal di garisan penamat. Dah hujung-hujung sepatut sah dah, dia pergi baca kama sallaita ala Ibrahim. Bukan masalah salah baca kama sallaita ala Ibrahim. Yang tak salam lagi setelah imam salam, kenapa? Sedangkan semayang muaddah dia kena penuh jemaah. Dia tak boleh walaupun ada sekejap. Macam itulah. Kita ada buat-buat solat ni. Pertama, tak pernah tahu pun. Yang kedua, tak ada harapan nak solat ni. Solat yang wajib pun duk paksa. Duk bangun malah lah. Tiba-tiba nak solat ulangan konon. Tapi belajar je lah. Tak ada hukum kat situ. Aduh, hai. Boleh? Kita semayang seorang. Lepas tu ada orang datang. Kita membatalkan semayang seorang ni untuk jemaah. Kalau lewatkan, maka kalau muaddah kan apa ni tak boleh. Ya, rugi pula. Okey, dia semayang fardu seorang. Macam tu ayat dia. Dia semayang fardu seorang. Semayang wajib seorang. Lepas pada tu, tengah-tengah dia semayang, rakaat kedua kita ambil contoh kita lah. Rakaat kedua, ada jemaah datang. Ada jemaah. Semayang jemaah tu afdal daripada semayang seorang. Kalau dia nak salam tu nanti memang tak sempat lah. Sebab dia masbuk, tak sempat. Macam mana dia nak buat? Dia boleh tukar sebelum tu. Semayang fardu haram batalkan. Tu kena faham tu satu. Semayang sunat makruh batalkan. Tengah semayang ba'diyah ke qabliyah ke witir ke apa ke, tiba-tiba belah gitu. Tengah semayang, waladhdallin amin, belah gitu je. Makruh. Kalau ada sesuatu yang agak penting, tak makruh lah. Tapi boleh belah gitu je. Okay. Tapi semayang fardu tak boleh. Kecuali memudaratkan. Lupa nak matikan kereta, enjin kereta, lupa nak matikan. Mudarat tak? Mudarat kena curi nanti. Orang kata, ini macam sedekah aja. Dia tak payah nak susah-susah ambil kunci. Tak payah. Masuk gear aja pula. Maka dia batalkan semayang fardu. Boleh tak? Boleh. Ataupun dia datang masjid surau dah, lupa kat rumah tak tutup air. Dia masak style lama lagi, air yang bunyi tu yang bakar atas api tu. Jadi lupa nak tutup. Terbakar rumah. Dia boleh belah gitu aja. Semayang fardu sekalipun. Apa-apalah. Masalah lupa tinggal bayi seorang-seorang kat rumah. Lupa ada baru dapat anak. Lupa ada anak. Buatlah contoh macam mana pun. Yang penting benda tu membahaya. Maka boleh batalkan. Macam tu belah gitu aja. Tapi kalau bukan benda-benda penting macam tadi, tak boleh, hukumnya haram batalkan semayang fardu. Tiba-tiba ada orang jemaah. Bila ada orang jemaah kat sebelah, ini kalau semayang jemaah bagus juga. Dia boleh buat beberapa perkara. Yang pertama, dia boleh batalkan sembahyang dia. Sembahyang fardu dia yang seorang. Cara dia kena tukar daripada fardu tu kepada sunat. Niat dia. Boleh tukar. Tukar ni sembahyang fardu ni. Aku tukar sembahyang fardu ni kepada sembahyang sunat. Boleh. Yang tak boleh, tengah sembahyang sunat, tukar fardu tu tak boleh. Tengah sembahyang sunat, tiba-tiba dia tukar. Kalau alang-alang aku sembahyang sunat, baik aku sembahyang fardu terus. Padahal dah rakaat pertama saya sembahyang qabliyah. Dia tukar jadi sembahyang fardu. Tu tak boleh. Dia sembahyang fardu tukar sunat boleh. Niat macam mana? Tak payahlah niat sahaja aku menukar yang fardu kepada yang sunat. Tak payahlah. Maksudnya, niat je lah, ni sunat. Okey. Lepas pada tu, dia boleh buat beberapa perkara. Dia boleh teruskan sembahyang, maksud terus salam. Rukuk, sujud, kalau satu rakaat terus salam. Kalau sembahyang tu fardu tu 4 rakaat, dia sudahkan dengan 2 rakaat pun boleh juga. Maksudnya dia boleh sudahkan sembahyang dia. Malah dia boleh batalkan macam tu aje. Lepas tukar solat sunat. Kan solat sunat boleh batal kan? Walaupun dia pun batalkan. Maksudnya belah gitu. Tapi dituntut digalakkan untuk sekurang-kurangnya sampai salam. Tapi dia kata, walaupun 1 rakaat, kalau salam entah nanti siap rukuk dia ni. Sebab masa tu baru berdiri, rukuk yang tidak makan masa juga. Nak juga sembahyang dengan orang. Macam mana? Boleh satu cara lagi. Bagi salam walaupun tengah berdiri, walaupun tengah rukuk, walaupun tengah sujud. Tak payah paling aku tengah sujud. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak payah. Sebut assalamualaikum je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berdiri waladhdallin amin. Niat aku tukar sembahyang fardu kepada sembahyang sunat. Lepas tu nak belah gitu kau makruh. Sebab macam tak beradab dalam sembahyang. Tapi dah boleh batal sebab dah fardu dah jadi sunat. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai beradab. Sebab sembahyang adalah
aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir. Sembahyang ni adalah perbuatan dan perkataan yang dimulakan dengan takbir, wa mukhtatamatun bitaslim, dan disudahi dengan salam, bi syara'ita masusah. Itulah sembahyang, dimulakan dengan takbir, disudahi dengan salam. Yang tadi belah gitu tak ada salam, sebab tu ada makruh. Habis tu macam mana nak belah? Salam lah tengah rukuk, assalamualaikum warahmatullahi belah. Sebab nak sempurnakan sembahyang tadi, takrif sembahyang tadi. Kalau belah begitu aja pun tak berdosa dah, cuma makruh aja. Lepas tu sembahyang cepat-cepat. Sembahyang cepat-cepat. Sekali lagi secara berjemaah boleh. Sebenarnya boleh je satu lagi, tapi tak dapat pahala jemaah ni. Dia tengah sembahyang jemaah ni, ada sembahyang lain. Dia sembahyang kat belakang kat situ, tiba-tiba ada sembahyang jemaah kat sini. Dia tak nak buat cara tadi. Cara tadi yang terbaik sebenarnya. Tak nak buat. Bila imam takbir, dia jalan slow-slow. Bukan slow-slow. Jalan, masuk sah. Niat jadi makmum. Boleh? Tapi tak dapat pada 27. Buat apa tak? Lepas tu bila dia dah cukup rakaat, masalah juga tu. Macam mana imam tak cukup, imam tambah rakaat, imam teruskan rakaat, dia dah habis. Dia kena tunggu kat tahiyat. Oh, lagi hura ke? Tunggu kat tahiyat. Dia tak boleh bangun. Kalau dia tambah dengan imam, rakaat dia lebih nanti. Lagi masalah. Boleh, ada caranya, tapi tak dapat pahala 27. Dah lah tu, susah pula tu nak buat nanti. Baik, tak payah lah. Cuma nak beritahu boleh lah kalau masuk gitu. Boleh, tu cara dia. Jadi solat jemaah mesti daripada awal sampai akhir. Jadi kita boleh faham kat sini solat muaddah. Solat muaddah mesti berjemaah awal hingga akhir. Dapat faham kita kat sini, tak boleh masbuk. Muaddah tak boleh masbuk, dan tak boleh mufaraqah. Tak boleh, sebab mufaraqah jadi sembahyang seorang. Tak boleh mufaraqah. Kalaulah dia sembahyang muaddah, adalah 3-4 orang semua ni, dah rakaat yang kedua, makmum lain masuk, makmum masbuk lain, yang sembahyang asal lah. Tak apa. Tak apa, yang tak boleh jadi masbuk ni, yang muaddah tu lah tak boleh. Yang tak muaddah, masbuk tak apa. Macam mana kalau solat yang pertama dia sembahyang seorang dah, solat kedua dia sembahyang seorang juga, terlebih rajin. Kan kata tak boleh tadi kan, dia kena yang kedua mesti jemaah, dia sembahyang juga. Sebagai ulama kata haram dan tidak sah. Sebagian lagi kata makruh tapi sah. Sembahyang kedua, sembahyang muaddah tadi, tapi seorang dengan seorang. Dah lah makruh, bila makruh kan tak dapat pahala. Makruh tapi sah tapi tak dapat pahala kalau sembahyang 2 kali. Sebab tu kita dapat faham, bukan asal benda tu kita rasa baik, sembahyanglah benda baik, buat ajalah, tak semestinya. Kadang benda baik pun tak boleh buat. Kalau nak kira, buat sembahyang. Sembahyang Zuhur 8 kali, sembahyang. Sembahyang seorang tapi 8 kali, tak boleh. Benda baik, tak boleh. Tak semestinya benda baik boleh buat. Tak boleh, sebab benda tu dah ditentukan berapa, kita tak boleh tambah. Ada satu keadaan, yang ni saya pernah buat soalan periksa. Saya dulu pembuat soalan periksa. Saya pernah buat soalan periksa untuk pelajar-pelajar. Ingat kata apa? Stam. Satu soalan periksa. Ada satu keadaan boleh, tapi susah, kesian. Memang kesian juga buat soalan-soalan gitu. Kesian orang tak boleh jawab. Tapi kalau buat senang-senang, jatuh kita punya ranking. Dia ada ranking orang buat soalan ni. Dia ranking kalau macam ni, nak ranking dia naik lah. Kalau kita buat senang bagi budak tu boleh jawab aja, ranking tu kan. Tapi kesian lah saya buat soalan ni. Ada keadaan boleh sembahyang kedua tu seorang juga. Satu keadaan aja, satu je boleh. Soalan lain tak boleh. Ada satu. Iaitu dia contoh dia tak solat subuh, tak bangun subuh, tak solat subuh. Bila dia tak solat subuh, dia wajib qada. Tak kisahlah dia tinggal sengaja ke tak sengaja, tu masalah dosa tu lain. Kalau tak sengaja tak berdosa kan. Tahu-tahu dah pukul 8 bangun, tak berdosa. Wajib qada tapi tak berdosa sebab bukan sengaja. Tapi kalau sengaja tak sembahyang subuh berdosa. Itu bab dosa. Kita bukan nak cerita bab dosa tu. Kita nak cerita bab qada tadi. Jadi bila dia tinggal subuh, wajib qada. Nantilah dia kata qada, nantilah. Kemudian sampai ke Zuhur, dia lupa lah. Jadi kata nantilah, akhir sekali lupa. Dia pun sembahyang Zuhur. Dia sembahyang Zuhur seorang-seorang. Ataupun berjemaah, tak kisah sembahyang Zuhur seorang ataupun berjemaah. Kita ambil contoh dia sembahyang Zuhur seorang-seorang.
Lepas main Zuhur, fardu Zuhur, baru dia teringat, Allah, aku tak qada lagi subuh. Maka dia pun qada subuh. Qada subuh. Lepas dia qada subuh, dia nak sembahyang Zuhur sekali lagi. Tapi seorang-seorang boleh. Diharuskan. Sebab dalam mazhab kita ada pendapat yang mengatakan bahawasanya nak qada mesti ikut turutan. Pendapat muktamad, nak qada subuh 1000 kali. Zuhur 1000 kali, boleh? Nak qada zuhur, asar, zuhur, maghrib, isyak, asar, subuh, wahara dia tak boleh. Kalau banyak dia tinggal sembahyang lah yang kena qada, boleh. Boleh juga kalau dia tinggal subuh, dia nak solat qada subuh tu lepas sembahyang isyak, esokkan hari, boleh. Sah. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan tak boleh. Kalau nak qada yang dulu-dulu, kena ingat bila nak qada, kata-katalah dulu 18 tahun lepas ada tinggal tak sembahyang lagi waktu tu. Bila nak qada, dia kena qada zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dia kena ikut turutan. Kalau tidak tak sah. Dia seumpama dia niat ni sembahyang yang aku tinggal dulu. Yang aku tinggal sembahyang apa dulu? Mestilah subuh dulu. Subuh. Lepas tu aku tinggal sembahyang Zuhur. Iyalah, dia tak sembahyang. Katalah dulu dia tak sembahyang 4-5 tahun, 10 tahun tak pernah sembahyang. Jadi dia niat yang dulu yang first kali aku tinggal sembahyang. Biar balik tapi tinggal. Okay? Apalah yang dia tinggal mula-mula? Dia sembahyang lah tu. Katalah subuh dia tinggal. Sembahyang subuh. Lepas pada tu, lepas subuh, dia tinggal Zuhur. Kan begitu perjalanan masa. Maka dia wajib qada Zuhur. Kan lepas tu dia tinggal asar, maka wajib qada asar. Jadi kena ikut 5 satu set. Dia soal satu set. Dia qada 5, sering dah hilang hutang untuk 1 hari bulan 8 1998 hilang. Dia sembahyang pula subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Sering 2 hari bulan 8 clear. Ada gitu. Tapi kalau dia sembahyang zuhur, asar. Jadi setiap hari yang dia tinggal tak komplit 1 hari. Asar je. Tapi tak hilang hari tu. Lepas tu subuh. Hilang subuh aja. Setelah semua baru hilang sekaligus semua. Setengah malam itu tak boleh gitu. Tak boleh. Tak sah. Nak qada kena setiap hari. Setiap hari. Jadi itu sebahagian ulama. Muktamad boleh aja campur-campur pun. Oleh kerana meraihkan pendapat yang mengatakan kalau dia sembahyang zuhur belum qada lagi subuh, maka tak sah kan tadi. Jadi meraihkan, maka walaupun dia dah sembahyang zuhur, dia sembahyang subuh qada dan dia sembahyang zuhur lepas pada tu. Sebagai meraihkan. Walaupun sembahyang yang zuhur yang kedua tu seorang. Tu. Tak tahulah, saya rasa tak ada orang boleh jawab pasal itu soalan itu. Biasanya lah. Bawa orang lain yang periksa, orang lain yang tanda. Kita buat soalan. Rasa tak ada. Tak ada orang boleh jawab seorang pun. Menyesal pula lepas tu. Kesian, bukan menyesal, kesian. Kita kadang buat soalan kan main, tapi kesian. Jelah, akhir zaman ni tak ada dah sembahyang ini. Ada? Dah, sembahyang fardu pun. Kalau ada pun, baik sembahyang qada. Kalau ada tinggal-tinggal dulu. Daripada sembahyang yang ada ni sunat. Qada tu wajib. Dia bersibuk sembahyang yang ada, tak sembahyang qada. Oh, tak cerdik. Tak cerdik tu. Tak cerdik lah. Sebab salat mu'adah ni sunat. Bila sunat, tak terangkat hutang. Sebenarnya kan solat mu'adah ni kan sunat, tak terangkat hutang. Tapi hutang tu ada. Tak cerdik. Macam sembahyang tarawih tapi tak qada subuh. Tak cerdik. Subuh ada tinggal dalam ada 1000 hari, 2000 hari, 2000 kali subuh. Kalau bukan subuh aja, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ada dalam 4000 kali. 4000 kali baru berapa hari? Ada orang sampai 20 tahun sembahyang, lagi kira 80 ribu kali. Tapi time Ramadan, dekat Ramadan ni semangat solat tarawih. Tak cerdik. Sebab berhutang orang. Sentiasa orang tu duk cari, bila bayar? Dah setahun dah, dah 2 tahun dah, dah 10 tahun dah. Dia sibuk datang surau masjid, masuk duit dalam tabung. Baik kau bayar hutang dia.
Kalau kita dengan kawan kita, saya bagi contoh gitu. Kita dengan kawan kita hutang kawan kita 10,000, katalah. 10,000 tu mewakili 10,000 semayang. Kita ambil duit, kau faham? Kita ni kan mata duitan. Kita ambil contoh duit. Senang faham duit ni. Kita hutang kawan kita 10,000. Janji nak bayar, tapi tak boleh bayar. Kawan baik. Okeylah. 10 tahun kemudian, tak bayar lagi. Tapi dah bayar lagi dengan dia. Bukan sengaja. Masuk bulan Ramadan, katalah. Kita pun sembahyang tarawih dengan dia. Memang baik dengan dia. Memang tarawih dengan dia. Setiap hari, kita pergi surau masjid untuk sembahyang tarawih. Kita masuk RM10 dalam tabung. Dia tengok. Agak-agak apa perasaan dia? Hutang aku 10,000, dah 10 tahun dah aku tunggu tak bayar. Kalau bayar RM10, kurang juga. Sikit-sikit pun. Tapi sibuk duk sedekah. Sedekah tu wajib ke sunat? Sunat. Terasa hati kawan ni? Terasa. Itu baru dengan makhluk. Dan hutang tu wajib dia bayar. Silap-silap berdosa lagi ada. Bukan berdosa sedekah. Sedekah tu dapat pahala. RM10 tu. Tapi berdosa kerana menangguhkan. Sedangkan ada kemampuan untuk bayar. Tak mampu memang kau bagi masuk dalam tabung. Kalau tak masuk tabung, mampu tak? Mampu RM10. Bayar RM10 dulu. Lainlah dia kata tak apa. Nak bayar aku nak bagi 10,000 stoko, aku nak stok. Aku tak nak sikit-sikit. Kalau begitu tak apa. Bolehlah sebab dia benar kan. Padahal boleh je bagi 10. Akaun kau bagi tahu RM10, kira. Kurang walaupun sikit. Maka kawan kita terasa hati. Itu dengan makhluk. Ini hutang Allah. Hutang tu. Dah lah hutang. Banyak 10,000. Dah lah tu 10 tahun. Dan ada masa untuk qada, iaitu waktu sembahyang tarawih. Waktu tu masa. Dan dia sembahyang. Kalau waktu sembahyang tarawih dan dia tak tarawih, memang patut pun dia tak qada sebab dia tak sembahyang langsung. Ini tarawih sembahyang tapi tak qada subuh. Sebab kita ambil contoh subuh lah, sebab sembahyang tarawih itu 2 rakaat. Kita ambil contoh subuh. Sedangkan qada lah subuh. Betul juga. Meraihkan. Okey. Nanti. Okey. Kalau macam tu boleh jika yang dia tinggal subuh tadi tu bukan sengaja. Sebab dia gini, meninggalkan solat dengan sengaja wajib qada segera. Setiap saat tu wajib. Sebab meninggalkan sembahyang fardu dengan sengaja wajib qada segera. Meninggalkan sembahyang fardu ni tak sengaja, tak wajib qada segera. Meninggalkan tak sengaja, tak wajib qada segera. Qada sebelum mati. Tak kisahlah lama mana pun. Saya ulang. Meninggalkan sembahyang dengan sengaja wajib qada segera. Meninggalkan sembahyang tak sengaja, macam subuh tadi, katalah ada yang subuh tadi bangun ni, dah habis dah subuh. Sekarang bangun. Dia boleh qada tak sengaja ni. Walaupun dia tidur pukul 4 tadi. Yang penting tadi ada jaga tak masa subuh? Tak ada. Tahu-tahu dah syuruk, dah habis subuh. Dia boleh qada zuhur, asar, maghrib, malam ni, esok, lusa, tulat boleh. Tapi kalau tadi dah celek lah. Tidur sikit lagi Tidur sikit lagi. Maka dia meninggalkan dengan sengaja. Dia dah sedar waktu subuh. Dah dengar azan. Meninggalkan dengan sengaja. Maka wajib qada segera. Segera tu maksud bangun-bangun tu wajib qada. Dan bila masuk segera, setiap saat tu ada tuntutan kena qada atas kepala. Ada masa kosong, ada masuk, kena qada. Tak qada lagi lah. Selang 1 saat kemudian. Kita main saat aja. Jangan main minit-minit, main saat. 1 saat kemudian ada tuntutan atas kepala. Bila kemudian tu masuk dia sedar. Tinggal dengan sengaja dia sembahyang. Maka wajib qada. Selang 1 saat wajib qada. Selang 1 saat wajib qada sampai dia qada. Ada atas kepala. Maka dia duduk dalam keadaan berdosa. Dosa sebab ada tuntutan. Selang 1 saat. Kalau dah beribu-ribu juta saat, tetap juga wajib qada ada. Sebab dia tinggal dengan sengaja. Jadi itu hukum asal. Jadi kalau dia tinggal pada tahun itu sembahyang dan tak sengaja, tiba-tiba masuk Ramadan, kena boleh
Sebab tak wajib qada dengan segera. Tak wajib qada dengan segera. Bila tak wajib qada dengan segera, sebab dia tinggalkan sembahyang tu tak sengaja, dan sekarang ni tiba-tiba masuk bulan Ramadan, selang 2-3 bulan ingat nanti nak qada, tak qada, tak berdosa kan tadi kan, sebab dia tinggal tak sengaja tadi. Masuk bulan Ramadan, nak meraihkan bulan Ramadan, sembahyanglah tarawih dulu, tak payah qada dulu, boleh. Tapi kalau saya bagi contoh tadi 10 tahun, dah berapa kali langkah lah. Sebab tu kata tak boleh tadi, sebab dah berapa kali langkah Ramadan lah. Kalau kata Ramadan Ra'i apa sampai 10 tahun. Sepatutnya Ramadan, kata nak ra'i sangat, ra'i Ramadan, tarawih apa semua, lepas pada tu habislah dia kena qada. Sepatutnya. Tapi kenapa sampai 10 tahun? Sebab tu saya bagi contoh 10 tahun. Okay. Satu benda. Yang kedua, sembahyang qada, jika mati tak qada, dia akan dituntut nanti ke akhirat. Sembahyang sunat tak akan dituntut dekat akhirat. Kat situlah. Maknanya tiba-tiba dia sembahyang sunat juga, sedangkan nanti tak dituntut pun, tak kena bayar hutang pun kat akhirat. Satu. Yang ketiga, sembahyang qada fardu 70 pahala dia. Sembahyang sunat 1 nisbah. Cerdik tak? Dia sembahyang juga nak meraihkan Ramadan, dia sembahyang pahala 1. Pada bulan Ramadan dia ganda. Pahala Ramadan yang sunat jadi wajib, yang wajib ganda 70. Yang wajib ganda 70. Dah wajib tu ganda 70. Yang sunat jadi wajib. Pahala ketika Ramadan besar. Jadi pada bulan Ramadan dia sembahyang tarawih 1 seumpama sembahyang wajib, besar pahala tu. Tapi kalau itu kalau dia sembahyang tarawih. Sebelum sembahyang tarawih dia sembahyang isyak kan? Kita sembahyang isyak kan? Sembahyang isyak tu fardu. Takkan sama dengan tarawih. Dia jadi ganda 70. Okey. Pada bulan Ramadan saja special. Kalau dia salah qada fardu. Salah qada fardu, pahalanya 70. Tak 70. Kalau solat tarawih 1, macam fardu 1. 70 tu kali 70. Ui. Okey. Itu dari segi logiknya gitu lah. Kalau orang nak dia gini, satu lagi yang keempat. Apabila apabila dia meninggalkan sembahyang, ni saya ambil pendapat ulama yang keras, ada dua. Keras sikit. Ada dua pendapat ulama, satu keras, satu lembut sikit. Yang keras sikit, yang syadid sikit, bila tinggalkan sembahyang, dia wajib qada, tinggalkan dengan sengaja, dia wajib qada segera dan dia tak boleh buat kerja. Jika dengan dia tak buat kerja, boleh makan lagi, boleh bayar rumah yang nafkah ni yang wajib ni. Boleh rumah, ada rumah, mana rumah tak ada masalah, tempat tinggal tak ada masalah, makan tak ada masalah. Apa lagi? Tu je. Apa benda yang keperluan yang mesti? Ada lain tak? Tu je kan? Makan dengan tempat tinggal aja. Pakaian ada lah. Jika dia meninggalkan, sekarang dia dah bertaubat, dia nak bertaubat dan dia kena qada lah. Maka kalau tak kerja, boleh makan tak? Boleh. Dia tak boleh kerja. Dia kena buat apa? Sembahyang. Dia boleh tak tengok TV? Haram tengok TV. Boleh tak tengok berita? Haram. Main WhatsApp? Haram. Semua haram. Sebab dia kena qada segera. Walaupun sekejap. Penat nak rehat. Rehat tak apa? Sebab kalau tak rehat, tak boleh juga nanti lemah kepala lutut, tak boleh nak bangun. Lepas tu nak makan. Makan boleh. Makan sebab takut tak larat. Sebab perlukan tenaga untuk sembahyang. Lepas tu nak tidur. Tidur mengantuk tak? Mengantuk. Kalau mengantuk, kalau nak sembahyang, kalau mengantuk mana boleh? Maka tidur boleh. Lepas tu terjaga terasa nak jogging, tak boleh, haram jogging. Sebab kalau tak jogging jadi apa? Sehingga kan sepenuh masa yang dia ada sehari wajib untuk qada. Hanya yang tak boleh tidak, terpaksa. Okey, katalah dia kena kerja, kalau tidak tak boleh nak soru, tak boleh makan. Kerja berapa jam? Kerja 8 jam. Okey, 8 jam. Lepas kerja kawan ajak minum teh tarik, haram minum teh tarik. Bukan haram minum teh tarik, masa yang dihabiskan untuk minum teh tarik tu haram.
Semua haram. Kawan pula ajak kenduri tahlil lah dekat rumah dia, haram pergi tahlil. Sama lah jadi, kerana menghabiskan masa. Sepatutnya dah hutang ni kena bayar. Itu yang ketat. Kita ambil yang ni sikit lah, yang jangan ketat sangat. Boleh wajib qada, tetapi ketika qada, dalam dok qada tu boleh untuk sembahyang sunat juga, dengan syarat dalam masa yang sama qada juga, diselang-seli. Pendapat yang kedua ni pendapat yang ringan sikit, iaitu boleh jugalah maksudnya. Ada banyak yang qada tapi selang-seli. Sembahyang tarawih, ra'i tarawih. Lepas tu sambil-sambil tu qada. Tarawih. Yang pendapat yang kedua ni dia agak ringan sikit. Macam mana pun yang mutamat yang satu, yang ketat tadi. Cuma bila kata ada dua khilaf, boleh lah. Tak boleh kita nak keras sangat sebab dah ada khilaf kan. Jadi yang ramai orang buat gitulah. Sambil-sambil qada, dia solat sunat. Macam mana pun logiknya tak cerdik buat gitu. Gitulah. Boleh tapi tak cerdik. Hutang tak bayar, tapi sibuk duduk buat benda lain. Itulah. Cuma kalau kata boleh ke? Boleh. Sah ke? Sah. Ikut ulama yang kedua ni. Tapi dalam masa sama dia buat sunat. Ya. Yang pendapat yang kata ringan sikit, yang bukan syadid ni kata boleh. Yang itu semua sepakat tak boleh. Qada tak buat, tapi sunat buat. Yang tu sepakat tak boleh. Tak boleh dengan maksud sembahyangnya sah, sembahyang sunat sah, tapi berdosa. Sembahyang sah, bukan kata sembahyang tarawihnya tidak sah. Siapa kata tak sah? Kita bukan cerita sah. Sah batal. Kita cerita perbuatan dia tu. Maka berdosalah dia kerana menangguhkan tidak lagi mengqada fardu. Solat sunat dapat balik. Bukan tak dapat. Jadi kita ambil biasa kita yang tu lah, sebab kita nak dulu nak macam mana benda tengah-tengah lara muda-muda dulu. Jadi sekarang macam mana? Yang ramai ambil pendapat ni. Cuma boleh. Boleh. Kalau nak kata boleh. Mengikut pendapat yang kedua. Tapi itulah. Macam mana? Okey, dah habiskan. Dan jika nyata punah sembahyang yang pertama. Jika nyata punah sembahyang yang pertama, sembahyang pertama tu tiada memadai oleh yang kedua gantinya. Atas yang mu'tamad sisi Nawawi dan Ibn Hajar. Kalau katalah dia sembahyang sembahyang betul, sembahyang asal, kemudian lepas sembahyang asal dia sembahyang asal dia sembahyang muaddah. Lepas dia sembahyang muaddah baru teringat, loh, rupanya sembahyang asal tadi, sembahyang pertama tadi tak sah, tak cukup rakaat, tak ambil wudu. Buatlah masalah apa pun, yang penting sembahyang pertama tu tak sah. Adakah sembahyang muaddah ni dapat ganti? Kata pendapat mu'tamad, kata Imam Nawawi, Imam Hajar, tak dapat ganti. Jadi dia kena sembahyang lain. sembahyang balik. Sembahyang subuh, kemudian lepas sembahyang subuh dia pun batal wudu. Lepas sembahyang subuh dia kentut. Macam itulah. Lepas sembahyang subuh dia kentut. Tapi maknanya sembahyang subuh dia sah. Dia pun pergi ambil wudu. Lepas ambil wudu, saja ambil wudu, ada pula orang nak sembahyang. Dia sembahyang muaddah. Bila ada orang sembahyang, dia sembahyang muaddah. Kan boleh kan? Dia sembahyang muaddah. Habis sembahyang muaddah, baru dia teringat. Yang dia tadi memang tak ambil wudu pun. Sembahyang subuh tadi bukan batal, memang tak ada wudu pun. Allah, adakah boleh ganti sembahyang muaddah? Tak boleh. Maksudnya dia kena sembahyang subuh lain. Tak boleh ganti. Okey, mengikut Imam Nawawi, Imam Hajar. Khilaf bagi Syekhul Islam Zakaria, kerana mengikut bagi Ibnul Aimad dan Ghazali, dan Imam Ghazali katanya memada ganti yang kedua jika niat dengan sembahyang yang kedua akan fardu. Kata Imam Ghazali, Ibnu Aimad, Syekhul Islam Zakaria, dia kata boleh ganti. Maksud sah. Dengan syarat sembahyang kedua tu dia niat apa? Sahaja aku solat fardu subuh makmuman, contoh kan. Fardu subuh, dia niat fardu subuh. Solat muaddah. Tiba-tiba lepas sembahyang tu baru teringat, alamak, sembahyang pertama tak sah, apa-apalah buat masalah apa pun tak sah. Maka boleh ganti yang tu. Mengikut ada khilaf. Tapi yang mu'tamad tak boleh. Tak menggantikan, kena sembahyang sekali lagi. Habis. Masuk dan keutamaan dan sembahyang jemaah. Keadaan keutamaan berjemaah dan sembahyang jemaah serta perhimpunan yang banyak afdal daripada yang sedikit. Tu akan datang. Tangguh dulu. Sediakan tasbih kafarah dan salatul muslim.
الذين آمنوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.